Nampak Indonesia lagi bagus. Baik aku pergi kat Vietnam. Paling kurang dia boleh buat kerja. Kemudian jumpa pula menteri, jumpa Najib dulu. Najib dok pumpang. Tengah Najib pumpang tu Najib beritahu dia ada penasihat paling hebat, cantik, semua dia tahu memang paling cerdik dalam dunia. Kemudian Najib panggil Rosmah masuk. Ini penasihat saya. Agak-agaknya lah pelabur rasa macam mana. Pelabur tengok Najib, pelabur tahu Najib ini kerja dia makan duit rakyat. Sekarang lagi lah, dah masuk dalam penjara pun. Agak-agaknya, apa perasaan pelabur? Pelabur juga tahu, parti UMNO ni dia nampak kuat dan ada peluang untuk menang jadi kerajaan. Tapi, dah terbukti dia curi duit. Rakyat tanggung 50 bilion untuk 50 tahun. Dia tak mengaku sampai ke sekarang. Agak-agak, apa pelabur buat? Itu yang berlaku sekarang sehari-hari. Sebab itu bila kita tanya kerajaan, tanya Menteri Kewangan, dia tak boleh jawab kenapa mata wang jatuh mendadak. Dia hanya boleh jawab, itu tidak membimbangkan. Dulu ingat saya mula-mula balik ke politik bulan 3. Bagi mereka yang mengikuti, antara perkara pertama saya sebut ialah pasal Sri Lanka. Saya kata Sri Lanka ni tak lama lagi ni bankrupt ni. Tengok keadaannya, mata wang dia jatuh, pergantungan dia kepada hanya satu sumber iaitu pelancongan. Dia tak ada cara lain untuk dapat kewangan. Dan juga bergantung kepada pinjaman negara-negara luar. Saya kata tak lama lagi ni akan bankrupt ni. Masa itu, tahu tak apa kerajaan Sri Lanka kata? Kita tak ada masalah. Ini perkara biasa. Mata wang jatuh ini berlaku kepada semua. Tak sampai 3 bulan, Baji. Kerajaan jatuh, rakyat ambil alih, merempuh masuk dalam istana presiden. Presiden kena lari ikut bot tentera, lari ke negara lain, naik kapal terbang pergi Singapura, takut kat rakyat. Jadi kita dah tengok, bila keadaan makin teruk, petanda macam gaji rakyat, harga barang meningkat teruk, pengangguran di kalangan anak muda yang terpaksa buat kerja lain selain daripada dia latih. Kalau pakcik-pakcik tengok, UMNO ni duk ulang ni. Datuk Seri Ismail Sabri adalah Perdana Menteri yang paling baik kerana pengangguran di bawah pentadbirannya adalah paling rendah iaitu 3.8%. Dia sebutlah, ratiklah sampai macam mana yang muda-muda ni akan tertawakan kat dia. Sebab apa? Mengikut perangkaan kerajaan, kalau contohnya anak pakcik keluar universiti ada kelulusan master, tapi dia tak dapat kerja, dia kerja sambilan, jual nasi lemak depan rumah ataupun kerja dekat stesen Petronas. Dia tak dikira menganggur tau. Dia dikira bekerja. Sebab itu kadar pengangguran rendah. Orang cerdik ke orang macam mana pun, asalkan ada kerja, walaupun gaji tu tak setimpal, walaupun dia kena hidup merempat, kalau ikut kerajaan, tak apa. Kamu dah ada kerja. Orang lain tak ada kerja. Sebab itu UMNO ni dia duduk dalam kepompong dia. Dia duduk kata, kadar pengangguran baik, 3.8, terendah dalam sejarah. Saudara-saudari, kita sekarang ni negara yang dah sepatutnya ke depan. Dia bukan soal orang ada kerja semata-mata. Dia mestilah kerja itu sepadan dengan kecerdikan dan juga latihan dan pendidikan yang kita beri. Sebab kita juga bayar budak-budak ni pergi universiti, subsidi universiti. Kita melabur dalam masa depan dia supaya dia boleh kerja yang meningkatkan ekonomi kita untung. Susah payah kita bayar universiti, kita bagi subsidi, kita bayar sekolah, keluar-keluar. Dia buat kerja yang tak perlu dia pergi universiti. Tak kebodoh namanya. Itu tanggungjawab kerajaan. Sebab itu bila pelabur tengok satu persatu ini, akhirnya pelabur kata, tak apalah, terima kasih. Aku dah tengok Sri Lanka, Malaysia ni pun kalau macam ini, letak duit aku hangus, kalau dia tak sakau pun tak berkembang.
Mereka hidup kaya raya, saudara-saudari, menteri-menteri ni. Teruk macam mana pun. Mati terus. Menteri mana yang hebatnya? Sebut nama menteri terus mati. Ya. Kita ada jemaah menteri yang paling besar dekat rantau ini. Rakyat 30 juta je. Menteri 80. Gila. Saya pun dah lupa lah jabatan-jabatan yang ada. Kementerian-kementerian. Banyak sangat. Dia tak terkesan. Hidup susah macam mana pun orang dekat Sungai ni. Dia langsung tak terkesan. Dia akan tetap dapat RM70,000 dia, RM100,000 sebulan dia, RM150,000 sebulan dia. Dia tak ada masalah. Masalahnya ialah rakyat. Dan masalah itu datang bertimpa. Satu masalah ialah apabila keadaan harian ini tak berubah. Harga barang tak diperbetulkan, tidak ada cara untuk kita letakkan balik mekanisme dan kaedah untuk kita pastikan gaji setimpal dengan kenaikan harga barang. Wang yang diperuntukkan akhirnya tiris, tak sampai. Yang sepatutnya beli meriam harga 400 juta, runding terus, pompang-pompang jadi 800 juta. Yang cerdik-cerdik keluar universiti kena jadi Grab driver, hantar makanan. Anak menteri tak cerdik mana pun, umur 20-an dapat kontrak 800 juta. Itu masalah dia. Yang tanggung semua kita. Tapi bila saya tengok belanjawan ini, saya lagi bimbang kerana dia menghasilkan satu budaya yang saya rasa UMNO memang nak tinggalkan ini kepada rakyat kita. Budaya pergantungan dan mengemis daripada rakyat kepada kerajaan, seolah-olah kerajaan tu duk bagi duit kat dia. Dia sama macam saya tengok benda yang Najib mulakan dan tinggalkan dan wariskan kepada kerajaan sekarang. Najib dulu antara perkara paling sial lah dia pernah buat, selain daripada YMDB saja. Kalau pakcik-makcik ingat dulu-dulu 2013-2014 saya marah sangat. Dia pasal Felda dulu. Sebelum masuk PRU 2013, ini kepala otak Najib. Walaupun orang kata Najib dah dalam penjara semua. Dia punya sisa peninggalan tu kita tanggung sampai cucu cicit 4-5 keturunan. Jadi kita kena ingat. Pengajaran tu kita kena ingat. Najib dulu ingat tak? Nak masuk 2013, PRU dulu. Lebih kurang 10 tahun lepas. Dia takut UMNO kalah. Jadi dia rasa dia kena gula-gulakan peneroka-peneroka Felda. Ingat tak dia buat macam mana? Dia bagi duit tunai kepada peneroka-peneroka Felda. Ada yang dapat 10,000 satu keluarga, ada yang dapat 15,000. Allah orang suka sangatlah kat dia ni sampai cium-cium Najib dengan Rosmah.